Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidillahul Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Pada pengusi imam seluruh ahli yang bermasjid serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini dah 28 Julai bertanggal 29 Zulhijjah. Ia bertambah lagi usia kita dan mudah-mudahan bertambah juga amalan baik kita untuk kita persembahkan kepada Allah, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi pada malam ini daripada kitab Fiqh Al-Harakah dari Sirah Nabawiyah tentang kisah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Antara maksudnya Allah sebut Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sama mereka, kemuliaan mereka rukuk dan sujud mencari kepada Allah dan keredaannya. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kita, tanda sayang kita kat Nabi kita, tanda cinta kita kat Nabi kita, kita nak tahu biodatanya, kehidupannya, perjuangannya. Jadi mudah-mudahan kita ini dapat memberi kita rasa kasih lagi, sayang lagi. Kita melihat muka 24 ni sambungan tu berita kelahiran Nabi. Nabi kita ni sebelum lahir dah diwar-warkan, dah dipromosikan oleh Allah supaya manusia ni sedia untuk terus beriman. Setelah wafatnya Nabi mereka, lahir Nabi akhir zaman, dan mereka terus dapat menyambung perjuangan. Islam ni kena diteruskan. Kematian hanyalah sebagai suatu perhentian sementara untuk terus pergi ke tempat yang lebih kekal lagi. Jadi Muhammad 24 itu menyebut berita kelahiran Nabi akhir zaman, diberitahu lebih awal kepada mereka oleh Nabi mereka semata-mata sebagai suatu peristiharan daripada Allah tentang agama, suatu promosi, suatu ingatan, yang mana rasulnya yang akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi seterusnya, Nabi yang lain, sampai Nabi kita sebagai khatamul anbiya, penyudah segala Nabi. Yang mana Islam dah pun sempurna, tinggal lagi kita lah kena amalkan. Sekarang ni kita sambung
Ini dikatakan bentuk risalahnya dan sifat-sifat Rasul itu dan pengikutnya agar tidak menjadi alasan lagi kepada ahli kitab untuk tidak beriman. Allah pengasih, Allah Maha Adil. Belum apa-apa Allah dah bagi semuanya tentang bentuk risalahnya, bentuk perjuangannya yang kita kena ikut. Sifat-sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, patah, itu sifat yang wajib ada pada Rasul. Yang kita dah tahu dan kita kena ikut. Sebab Nabi ni benar. Tidak ada yang benar, semua benar belaka. Quran yang dibawa tu adalah wahyu Allah, benar. Kalau kita tak baca, siapa nak baca? Kalau tak sekarang, bila nak baca Quran? Kerana kita cintakan Nabi, syukur kepada Allah, kita baca Quran. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah, cintakan Nabi. Quran dibaca. Nabi kata siapa pegang dua benda, Quran dan hadis, pegang dua tu tak sesat buat selama-lamanya. Jadi perjuangannya, sifat-sifatnya, pengikutnya, maksudlah umat akhir zaman. Itu umat akhir zaman. Agar tidak menjadi alasan kepada ahli kitab untuk tidak beriman kepadanya dengan mengada-ngadakan hujah yang tidak benar. Jadi apa yang ada kat Nabi itu jadi hujah bagi tanda jangan ada siapa yang mengingkarinya. Tidak. Ahli kitab ni lah mula jadi kafirnya. Yahudi, Nasara yang mula jadi kafir. Sedangkan ada kitab mereka, Nabi akhir zaman ni. Terutamanya kalau dilihatkan berita itu dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa AS dalam kitab Taurat. Disebut akan lahirnya Nabi akhir zaman dan 70 orang yang dipilih di kalangan Bani Israel untuk mohon taubat daripada Nabi Musa dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Ini Nabi Musa dan kita tahu dia ada disebut tentang lahirnya Nabi. Malah Nabi-Nabi itu, nama Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut secara berterus terang dalam Injil. Injil ni kitab yang Allah bagi kat Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Walaupun kitab Allah itu telah dipinda, memanglah Taurat dipinda, Injil dipinda oleh padri-padri mereka, oleh ulama-ulama yang jahat ni. Terbimbang juga Quran hari ini pun takut dipinda oleh orang yang bijak pandai. Kononnya lah mengaku pandai, dia ubah Quran, ubah hadis Nabi ni. Jadi samalah perangannya dengan ahli kitab juga. Kita baca ni jangan sampai jadi begitu. Kita ada Quran, tapi dulu Nabi Musa, Nabi Isa ada kitab masing-masing. Contoh Nabi Isa alaihissalam Allah bagi dia apa nama tu? Kitab Injil. Walaupun kitab Allah itu telah dipinda. Injil ni kitab langit. Kitab di langit. Wahyu Allah yang Allah bagi kepada Nabi Isa melalui Jibril alaihissalam. Tapi juga dipinda oleh mereka, tapi saki baki berhubung dengannya terdas juga. Walaupun diubah, masih lagi tentang cerita Nabi akhir zaman. Maknanya diubah, dipinda, ditambah, ditopuk. Perangai pengikut-pengikut Nabi Isa ni yang derhaka, yang jahat, yang baik, okeylah. Yang baik terus menjadi orang-orang yang disebut Hawariyun, penolong agama Allah. Bagi Nabi kita nama dia sahabah, kita umat. Jadi ada umat dia, ada pengikut dia yang jahat, yang kufur. Itulah kita nak tadabbur mana kita ini janganlah jadi jahat. Kita kata kita umat Nabi, kita ni cintakan Nabi, ibadah yang kita ni cuba macam-macam buat hal dengan agama Allah. Ada yang maki Nabi, ada yang maki Allah, ada yang macam-macam ubah, pinda, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ini maknanya dah ubah jadi jahat manusia ni. Jadi kita jangan jadi begitu. Apa yang Nabi sebut, Allah kata apa? Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh. Allah sebut dalam Quran. Apa-apa yang Nabi bawa, ambil, pakai, ikut. Apa Nabi larang? Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang? Jangan duk buat. Jangan duk hampiri. Dah larang dah, benda ni bahaya. Boleh
mendatangkan keburukan, kerosakan, kebinasaan pada akhlak kita, kehidupan kita, akidah kita, apalagi akhirat kita. Quran sebut menyokong apa Nabi bawa, ambil amalkan. Betul kita nak baca kisah Nabi ni, sirah Nabi untuk kita ikut. Kita nak tadabbur macam baca Quran juga, tadabbur Al-Quran. Ambil intipatinya, apa arahan Allah. Ni diubah. Tapi ada juga terdedah di sana tentang kisah Nabi akhir zaman. Di antara perkataan Bakkah belah tu antara perkataan Bakkah yang bermakna Mekah yang disebut dalam Al-Quran. Ini surah Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadat bagi manusia ialah Baitullah yang di Bakkah. Bakkah itu Mekah lah. Yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Allah sebut rumah ibadat yang dibangunkan untuk jadi ibadat untuk manusia ialah Baitullah di Mekah sana, sebut Bakkah, di Bakkah mubarakan yang diberkati dan menjadi huda, petunjuk hidayah kepada semua manusia. Jadi hari ini kita walaupun tak pergi Mekah, kita semayang tetap menghadapi Kaabah di Mekah. Tanda kita ingat, tanda kita ada penyatuan. Semayang ni ada penyatuan, semuanya menghadap ke arah sana, bukan semua Kaabah. Ini sebagai satu kaedah penyatuan manusia yang beriman, satu hala disebut dengan wahdatul fahmi, wahdatul fikri, wahdatul amal. Ada penyatuan kefahaman, tentang segi amalan dan tentang segi hati, wahdatul qulub. Di Mekah yang diberkati. Di surah Ali Imran dia boleh rujuk ayat yang ke-96. Jadi perkataan Bakkah telah dipinda dalam Taurat kepada perkataan Bakkah. Bakkah seperti yang sebut dalam Mazamir Daud. Ini tuan kita sebut ni dalam kitab Taurat ada disebut tentang Mekah ni, tapi Bakkah kita tak jumpa kitab ni. Kita pun tak baca pun kitab ni. Tak Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Soho ni bila Quran dah ada, Nabi larang baca, kecuali untuk tadi untuk tujuan ujian, untuk buat kajian sebagai bukti. Tapi bila Quran dah ada, bila sahabat-sahabat nak baca, Nabi kata jangan baca. Cukuplah dengan baca Quran, terangkum bacaannya, pahala semua baca kitab lain. Mana kitab lain terhapus yang dimansuhkan, kita Taurat, Injil dan Zabur itu mansuh bila dah ada Al-Quran. Cukuplah dengan Quran kita baca, merangkumi seluruh kitab-kitab yang lain. Kelebihan Al-Quran merangkumi semua kitab daripada langit. Dan dalam kitab Mazamir Daud ni, kebaikan bagi manusia ni terjemahan, kebaikanlah bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu. Mana kebaikanlah bagi manusia yang kemuliaan mereka bersamamu, bersama dengan Rasul akhir zaman ni lah. Jalan-jalan ke rumahmu berada di hati-hati mereka. Mereka melalui lembah Bakkah di Mekah. Mereka menjadikannya sebagai tempat terpancarnya mata air. Itulah air mata Zam-Zam tu. Walaupun diubah, dipindah, masih lagi ada dia punya rahsia tentang suasana Mekah dan juga Nabi akhir zaman. Untuk terus diikuti, disambung perjuangannya oleh oleh umat Nabi sebelum tu. Ensiklopedia Yahudi telah menterjemahkan perkataan Bakkah dengan makna lembah yang tidak berair. Ialah asalnya Mekah ni tempat kering kontang. Nabi Allah Ibrahim dengan anak Ismail dan Hajar isinya letak situ, tak ada air. Itu sejarah kita baca kan. Akhirnya
perjuangan seorang ibu cari air. Dia Safa ke Marwah, lari. Jadi dia nampak air keluar daripada tempat dia letak anak dia Ismail, keluar daripada tumit kaki duk tujah kat pasir tu, keluar mata air. Zam. Kumpul itulah cerita asal berlakunya Mekah jadi tempat kunjungan ramai bila dah ada air, ada kehidupan. Hasil daripada perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan keluarga dia lah, anak Ismail. Barakah keluar daripada tumit kaki itu air Zam-Zam sampai kita boleh minum hari ni. Tak pernah habis ni. Di mana Nabi dan Rasul ni Allah bagi mereka barakah. Tapi hari ni orang duk cium pula kaki orang. Pelik lagi. Nabi berkat macam mana pun tak cium kaki dia. Hari ni ada tok guru tu cium kaki dia. Ada geng dia kata tak apa cium kaki, bukan sembah. Ni pelik. Nabi kata kalaulah manusia boleh sembah manusia, aku akan perintah suami isteri sembah suami. Tapi tak boleh. Jangan sembah, jangan duk cium. Ni pelik-pelik manusia akhir zaman. Serban besar, kopiah besar, jubah besar, dia cium kaki tok guru. Hebat tu dia, lebih hebat daripada Nabi lagi. Nabi kata jangan syirik. Puja kubur ni ada pun jenis macam ni. Puja kubur, sembah kubur, cium kaki tok guru. Macam ayah pin dah jadi ni. Ayah pin. Ada sebab dia ayah pin. Jangan kita jadi begitulah. Sayangkan Nabi, selawat. Sayangkan Nabi, ikut Nabi. Jangan duk sembah Nabi. Macam Kristian sembah Nabi Isa. Macam ayah pin, sembah ayah pin. Wah, sahabat kau ni. Ayah pin tak pada kerjaan lagi. Kerjaan lagi ni duk sembah tok guru. Jangan kita terpengaruh dengan puak-puak yang ada kepentingan. Kita hanya nak dapat redha Allah. Kita datang semayang, sembah Allah, Allahu Akbar, Allah. Kita pengen mengaji, buka kitab, buka Quran, buka sana biar kita dapat tahu mana hak, mana batil. Ni mengaji ikut atas nama tok guru. Jangan bimbang. Orang syirik ni tidak diampuni oleh Allah, paling tak jauh. Kalau sekadar buat jahat okey lagi, mencuri, menipu, khianat okey lagi, Allah boleh ampun. Membunuh oleh ampun lagi. Tapi kalau syirik itu takut. Syirik dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik dosa yang sangat besar. Mayang Allah tak terima dah. Riak sama juga. Tu riak tu syirik kecil. Riak pun Allah tak terima, apalagi kalau dosa syirik lagi besar. Itulah maksudnya bagaimana dalam kitab tersebut disebut dengan makna bakar tempat lembah yang tidak berair. Tidakkah bermakna Nabi Makkah tempat lahir Nabi akhir zaman? Makkah tempat lahir Nabi kita. Taurat yang dipindah itu juga telah meninggalkan nas, dalil yang dilupai oleh mereka untuk memindahnya, di antaranya dalam kitab Sa'niyah seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa AS. Apa dia? Tuhan kamu mengutuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga. Kamu hendaklah mendengarnya. Nabi-Nabi semua bersaudara. Apa saudara sini? Iaitu bangsa Arab. Dimaksudkan bersaudara sini adalah bangsa Arab kerana mereka adalah bersaudara Bani Israel kerana masing-masing berasal daripada Nabi Ibrahim AS. Itu tempat asal Nabi Ibrahim ni. Mana bersaudara. Jadi kamu kena mendengarnya, kena patuh, kena ikut ni pesanan Nabi dalam kitab tu supaya bila aku dah wafat kamu jangan jadi kufur. Ni bila Nabi wafat dah sembah anak lembu dah. Sembah anak lembu. Itulah Bani Israel ini satu kaum yang sangat jahat. Nikmat macam-macam Allah bagi tapi jahat semacam. Mana boleh, salwa boleh. Makan daripada langit. Mana dan salwa. Ada awan lagi. Boleh minum air free lagi. Mereka dapat minum 12 mata air. Nabi Musa Allah perintah pupuk kat batu tu keluar mata air. Boleh minum air free. Tak air ditapis, boleh minum terus. Air bersih. Awan bagi atap. Makanan, mana dan salwa daripada langit. Pungut je pagi-pagi. Tapi mereka jahat juga. Bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, mereka reka Tuhan dia. Anak lembu daripada patung emas.
Boleh bercakap pula katanya, sembah pula anak lembu. Itu Tuhan terima taubat. Taubat dia jangan bunuh diri. Taubat, terima balik. Pengasihnya Allah Ta'ala mereka tu degil, tu khianat. Inilah pesanan-pesanan Nabi untuk kita hari ini memahami bahawa Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi akhir zaman pun sama, suruh kita bersama-sama dengan Al-Quran, bersama-sama dengan perjuangan. Tapi setengah tu lupa, sibuk dengan dunia, sibuk dengan makan minum, sibuk dengan pangkat, sibuk dengan jawatan, sibuk dengan duit, sibuk dengan macam-macam, lupa kepada fokus kita tentang akhirat. Jangan terjadi begitu. Tiap zaman ada mereka-mereka yang Allah tunjuk, jangan tiru mereka. Zaman Nabi Musa jangan tiru Firaun, jangan tiru Qarun. Kaya jangan jadi macam Qarun. Dapat merentah dapat di kerajaan, jangan jadi macam kerajaan Firaun. Dunia dihinakan, akhirat dihumbang ke neraka. Apa faedahnya? Zaman Nabi kita pun ada pimpinan yang jahat, Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun pak saudara Nabi jahat Abu Lahab ni. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Tuhan kata celaka tangan dua Abu Lahab ni. Celaka kerana tangan tu lah digunakan untuk menjahanamkan Islam. Kuasa dia, duit dia, harta dia untuk menghapuskan Islam, untuk khianatkan Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Sufyan, tiga Abu ni sejarah. Tapi Abu Sufyan alhamdulillah dia bertukar jadi beriman setelah Islam menang. Inilah maksudnya, ada saja setiap zaman musuh-musuh yang terus mengkhianati perjuangan Nabi. Sebab kita jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi perosak masyarakat, perosak negara, perosak akidah, perosak agama, makhluk perosak. Kita jadi orang yang menyelamatkan manusia. Khairun nas may yanfa'una. Sebaik-baik manusia lah manusia yang faedah pada manusia. Jadi Bilal, jadi imam, jadi qori, jadi ketua masyarakat, jadi ketua kampung, jadi ketua negara yang sentiasa menolong, membantu agama Allah. Hablum minallah, baik dengan Allah, tunaikan sembahyang, baca Quran. Hablum minan nas, baik dengan manusia, jaga manusia. Kamu ada kuasa, kamu ada kedudukan, bantu manusia lain, bantu rakyat untuk kena Allah, kena agama, kena dosa pahala, kena halal haram. Jadi pengurus, jadi pentadbir, bagi mereka kemudahan. Itulah sebut sebagai tanda kita ni umat Muhammad kena ikut bagaimana Nabi kita mengurus negara. Sahabat-sahabat Abu Bakarnya, Umarnya, Osmannya, Ali urus negara Madinah macam mana. Inilah yang kita patut jadi. Kalau itu yang kita buat, kita dah berada di Siratal Mustaqim, jalan yang betul. Jalan yang betul. Tiap hari kita ada di masjid, kita ada di rumah Allah, kita baca kitab Allah. Apa ni Nabi suruh? Tanda sayang kat Nabi, selawat kat Nabi, ikut perintah dia. Inilah maknanya kita tak jadi macam orang-orang Yahudi. Walaupun ada kitab, ada Nabi, tapi masuk neraka juga. Dia macam orang Kristian, ada kitab, ada Nabi, masuk neraka juga. Nak pergi neraka juga, jangan. Kita mesti pergi ke syurga. Sebab syurga tempat asal kita. Nabi Adam dan Hawa asal syurga. Jadi kita nak ke syurga, tak ada jalan mudah. Ikut saja apa yang Allah beritahu. Ikut je apa yang Nabi beritahu. Ikut Allah, ikut Nabi, kamu akan selamat, Nabi kata. Itulah maksudnya Tuhan kamu utuskan Nabi di kalangan saudaramu seperti aku juga, kata Nabi Musa, kamu hendaklah mendengarnya. Jadi ayat ni pun kita pun samalah. Walaupun katakan umatnya Bani Israel, yang dimasukkan saudara kita ialah bangsa Arab. Orang Bani Israel di masa ini ada hubungan saudara daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita ikut Ibrahim berkorban. Ibrahim sembelih anak dia. Allah suruh sembelih anak. Kita bukan anak sembelih lembu. Tapi dia orang pandai sekali kata tak dia tak sembelih lembu dah, bagi duit je ni. Ada orang jenis pandai lagi. Korban tak payah dah kata dia. Apa nak sembelih lembu, bagi duit je. Orang pandai. Jangan dia ikut jenis kepala banan. Orang jenis macam tu sekarang. Ikut suka dia je. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kitab Injil Yohanes dapat suatu kenyataan. Ini semua kalau kita ni bawa bukti-bukti daripada kitab-kitab lama, kitab-kitab langit. Walaupun dah diubah, tapi masih ada lagi yang mereka tak dapat nak ubah.
Dan kita Injil Yohana, Injil ni macam-macam. Tak terkira banyaknya yang ditulis balik oleh pengikut-pengikut Kristian ni yang mengatakan itu betul daripada Allah macam-macam gitu. Nabi Isa telah berkata kepada Hawariyin, Hawariyin adalah sahabat Nabi Isa lah. Dalam Quran sebut banyak kisah ni. Sesungguhnya aku mempunyai banyak urusan untuk aku nyatakan kepada kamu, tapi kamu tidak boleh memikirnya sekarang. Adapun bilakah datanya roh yang sebenarnya, ia menunjukkan kamu kepada semua kebenaran, kerana ia tidak bercakap bagi pihak dirinya. Bahkan semua yang didengar ia akan memperkatakannya, dan ia memberitahu kepada kamu perkara yang akan datang. Kisah akan datang, kisah Nabi akhir zaman lah. Jadi kamu kena dengar, kena sokong, kena bantu Nabi itu. Nabi yang ummi, nama dia Ahmad, ismu Ahmad kan. Begitu juga dengan kitab Injil yang lain, walaupun telah dipinda, diubah, bertukar menjadi manusia, tapi tetap melaporkan sindiran-sindiran tentang zahirnya Nabi akhir zaman. Itulah tak sebutnya. Lepas tu kita tidak digalakkan untuk baca Injil lah. Tak digalak untuk baca Zabur, tak digalak untuk baca Taurat. Cukuplah baca Quran. Jadi ahli Al-Quran. Allah maj'alni min ahli Al-Quran. Ya Allah jadikan kami ni ahli Quran. Baca Quran, satu huruf tu 10 markah dia, 10 pahala dia. Jangan kita abaikan Quran. Sebab dia kalau tak baca, kalau kita tak, siapa nak baca Quran? Kalau tak sekarang, bila nak baca lagi? Nak baca bila mati nanti. Siapa nak baca? Kita dah baca sekarang ni. Baca Quran walaupun gagap. Orang baca lancar akan dimaki dengan malaikat yang mulia. Dia baca gagap. Seminggu nak habis satu kalimah tu. Tuhan bagi pahala kat dia, Nabi kata. Dibaca dan payah nak baca tu. Al-Quran ni bahasa Arab, bukan bahasa kita. Jadi usaha baca. Pegang Quran. Tengok Quran. InsyaAllah ada barakah di sana. Iqra'ul Quran. Baca Quran, Nabi kata. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa baca Quran dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tadabbur, nanti Allah bangkitkan, akan nanti Quran itu menjadi syafi'an, bagi syafaat kat dia dengan izin Allah. Syafaat Al-Quran, masa tu tak ada syafaat, tak ada naungan, dengan naungan Allah saja. Orang yang baca Quran, orang yang bersedekah, orang yang hubungan silaturahim, orang yang hati tergantung kat masjid, pemimpin yang adil, orang yang takut kepada Allah, bertaubat, dia menangis. Ni orang-orang yang mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Jadi jangan kita hari ni ambil mudah zon selesa, tak nak baca Quran, tak nak jangan. Masa yang ada ni kita gunalah sepenuh masa. Bukan lama pun, ambil masa sekejap lepas sembahyang ke, belum sembahyang ke, belum tidur ke, bacalah Quran, berzikir, istighfar, selawat kat Nabi. Berhubung dengan manusia ni, jaga ukhuwah, jaga silaturahim, tolong menolong. Dengan anak kita pun sama, jaga sungai, jaga laut, jaga hutan, jangan cemar air, cemar sungai, cemar tanah, cemar dah, jangan. Kita kena ada amalan-amalan baik. Maka kita khalifah. Tanda kita beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, inilah kita kena tunaikan segala amanah-amanah ni. Tu jaga lestari alam ni. Jangan kotorkan semua tu. Apalagi akhlak yang dikotorkan, dibersihkan dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan sembahyang, dengan berwuduk, dengan beriktikaf, dan semua ni bukan amalan-amalan Nabi suruh kita buat, dan insya-Allah ada barakahnya. Begitulah juga dengan Injil-Injil yang lain tersebut, walaupun telah dipinda dan bertukar menjadi manusia, bukan kalimah Allah dah, diubah dah, tapi tetap melaporkan sindiran-sindiran tentang zahirnya, terdedahnya akan lahir Nabi akhir zaman. Jangan kamu rasa kamu dah betul dengan kitab lama. Tak, kitab lama tu dah habis, maka berimanlah dengan kitab baru ini, Al-Quran. Hakikat tersebutlah yang menyebabkan seorang padri yang bernama Ibrahim Khalil Philip daripada negeri Mesir, kata beliau mengkaji Taurat dan Injil. Walaupun telah dipinda di samping mengkaji Al-Quran, maka beliau telah dipancari taufik dan hidayah daripada Allah lalu memeluk Islam.
ramai orientalis tu mereka kaji untuk merosakkan, untuk timbulkan was-was, tapi akhirnya mereka dapat hidayah. Ni orientalis ni orang-orang barat lah. Orang-orang Kristian, orang Yahudi, macam-macam. Mereka kaji Quran, kaji untuk cari kelemahan, untuk timbulkan was-was kita. Dia datang kita untuk kita jadi was-was. Tapi kita bila dapat hidayah Allah, tak siapa boleh halang. Ini yang berlaku pada Ibrahim Khalil Philip. Dia kaji Taurat, kaji Injil, kaji Quran, akhirnya dapat taufik hidayah, jadi beriman, jadi Islam, jadi memeluk Islam. Itulah sebut hidayah milik Allah. Lepas kita jangan lari daripada mencari hidayah Allah. Datang ke majlis surau, dengar kuliah-kuliah, baca Quran, baca hadis, baca fiqh, baca tafsir, semua tu kerana hidayah milik Allah. Beberapa orang yang cerdik pandai balik di luar negara tapi dia tak dapat hidayah Allah. Dia jadi pengkhianat juga, rosak agama, jadi cinta dunia, lupa dosa pahala. Dia jadi manusia macam kita jauh. Kita walaupun tak pergi jauh, ngaji kat kampung saja, ngaji di mungkin di rumah Allah, di masjid saja, tapi Allah nak bagi hidayah, itulah hidayah milik Allah. Kita kena ambil, kita kena amalkan supaya kita ni benar-benar jadi Islam yang bertakwa. Bukan Islam hanya pada nama saja. Islam upacara je. Berdoa Islam lah, bila mati Islam lah, bila nak kahwin Islam, yang lain tak. Berniaga tak ikut Islam, berhibur tak ikut Islam, bersyarat masyarakat tak ikut Islam. Jangan kita Islam semua. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk Islam semuanya. Itu kita dah janjikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sembahyangku, ibadatku, hidup dan matiku untukmu ya Allah. Jadi kita lawan dia balik. Tadi dah ikrar dah sumpah dah janji dah, tak ikut pula. Jadi kita juga orang yang munafik. Walhamdulillah, munafik tak ada di syurga. Munafik paling teruk, lebih teruk daripada Abu Jahal lagi. Neraka yang paling bawah, tak jauh. Nabi tegur sifat munafik kan. Antara sifat orang munafik itu semayang malas. Jangan semayang malam-malam. Wa idza qamu ila salah qamu kusala. Bila dia untuk semayang, dia semayang malam-malam. Wuduk tak pernah betul, dia berdiri pun tak pernah betul, dia malam-malam dia pun tunjuk kat orang. Aku datang juga semayang ni. Nabi dah sebut dah, semayang yang paling berat bagi orang munafik ialah semayang isyak dengan semayang subuh. Jadi kamu tahu rahsia kehebatan solat subuh dengan isyak ni. Nabi kata kamu datang merangkak semayang. Semayang apa? Semayang isyak dan subuh berjamaah. Ni orang munafik, dia paling berat untuk solat ni. Jadi kita jangan. Semua ada sifat kita belaka tu. Malahnya semayang, beratnya semayang, sibuk sangat kita ni. Dah kan Nabi sebut semayang. Ni Nabi sebut. Betul kita bagai Nabi akhir zaman akan lahir, kamu kena ikut. Kita dah lahir dah ni. Jadi kita kena terus ikut. Sambung cerita Nabi sebut tadi. Nabi Musa, Nabi Isa sebut tadi. Dan ni Ibrahim Khalil Philip ni, asalnya dia bukan Kristian, dia bukan orang Islam, Padri Kristian. Tapi bila dia buka Quran, buka kitab-kitab lama, dia baca, dia kaji, maka dia diberi hidayah oleh Allah. Bersyukur kita hari ni, kita dah nak kaji dah, lahir Islam dah. Lahir Islam dah kita, nama pun elok. Jadi kita teruskan mengaji je lah. Mengaji je. Mengaji, sambung terus pengajian, datang ke masjid 5 kali, bukan lebih, 5 kali datang ke masjid. Masjid mana pun datang lah. Yang dekat ke yang jauh ke datanglah ke masjid, di mana masjid itu sangat barakah. Berkat masjid ni pada rumah Allah. Jadi Allah akan bagi keberkatan, bagi ilmu, bagi kefahaman, bagi ketenangan, supaya kita hidup dalam keadaan yang bahagia dan mati nanti masuk syurga. Itulah. Datuk masuk kubur, mereka sambut dengan welcome, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Disediakan satu raudhah, taman-taman dalam syurga dalam kubur kita. Kita tak nak kubur kita nanti ada satu terowong. Dia terowong sebab apa? Masa hidup kita tentang apa saja, makan apa saja, cakap apa saja, buat apa saja, tak tahu
dosa pahala, tak takut api neraka, kita takut. Inilah yang sebut ni, kita baca kisah-kisah ni, kita sedar diri kita sebagaimana Ibrahim tadi ni. Dia boleh terus menjadi pemimpin Islam yang istiqamah. Tukar nama dia Ibrahim Khalil Ahmad. Tu. Tukar nama Ibrahim Khalil Ahmad. Nama ni tak ada masalah, tapi kalau nama yang buruk, ubah nama baik. Sebab nama ni doa, nama ni doa. Nama ni doa, dipanggil hari kiamat nanti dengan bentuk yang muliakan nama. Moga-moga banyak lagi orang sepertinya, insya-Allah. Masalah kita ini pun kita mentahu kita jadi malas, jadi futur, jadi bosan dengan Islam, akhirnya kita malas sembahyang, malas ke masjid dah. Dah lama dah sembahyang, malas pula ke masjid. Mula ada muka kat masjid, hilang lepas tu. Jangan. Kita nak terus istiqamah, bermula langkah kita ke masjid sampai mati kita pun juga di masjid. Sujud ke masjid zaman, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman lagi dalam surah Al-Maidah ayat 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minal dam mimma arafu minal haqq. Sadaqallahul azim. Dan bila mereka mendengar akan apa yang diturunkan kepada Rasul yang Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka dilinangi air mata berlinang disebabkan mereka mengetahui kebenaran Al-Quran itu. Kita baca Quran, kita tadabbur kisah syurga, senyum kita, ya Allah, kita kami ahli syurga. Bila baca kisah neraka, menangis kita, ya Allah, janganlah daripada neraka azab. Baca Quran dengan kefahaman. Itu Allah kata, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam mimma arafu minal haqq. Bila mereka mendengar, bila mereka membaca apa diturunkan kepada Rasul, Quran inilah. Dengar Quran, baca Quran, tadabbur Quran, hayati Quran, hafal Quran, ajar Quran, baca Quran. Kamu lihat mata mereka dilinangi air mata, takut, gerun kepada seksa Allah, disebabkan mereka mengetahui kehebatan, kebenaran Al-Quran. Itulah sahabat-sahabat dalam muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kisah Nabi ini bukan sekadar untuk pengkisahan, tapi untuk kita hayati. Cinta kat Nabi, cinta ke Rasul bukan sebut saja, tapi kita kena ikut, kena selawat, kena ikut, kena doa. Allahumma salli ala Muhammad. Allah akan balas 10 kali. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Kata sekali kat Nabi Allah balas 10, selamat kat kita. Nak cari apa lagi kita? Nak keselamatan, nak kebahagiaan, nak jauh daripada musibah. Ini penyakit masih ada, musibah macam-macam. Jadi kita mohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar kita terus diberi oleh Allah istiqamah, untuk terus kita ni kekal abadi menjadi orang-orang yang beriman, beramal dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katalah yang dapat kita sebut pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarba'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya